Okay. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrabbis samawati wal ardh. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat, ya, siapa yang ada pada waktu ini, seperti yang saya maklumkan, kita live lewat sikit hari ni sebab ada jumpa sahabat-sahabat sebelah pagi tadi. Hari ni kita nak bicarakan mengenai salah seorang lagi tokoh yang kita santun di dalam buku terbaru yang akan terbit beberapa bulan sahaja lagi, iaitu buku Perubatan Homeopati Teori dan Praktis. Okey. Buku ini sudah dihantar untuk ISBN di Perpustakaan Negara Malaysia. InsyaAllah dalam seminggu kita boleh dapat. Kemudian kita kena buat sedikit setting. Bila setting, sekarang pun tengah buat setting juga, tapi sekarang banyak editing. Bila kita nak setting page by page nanti, kita nak reduce repair. Sekarang ni editing untuk major punya repair. Memang kalau menerbit sebuah buku ini, dia masalahnya berbeza. Kalau kita terjemah, kita risau pasal hasil terjemahan, kita kena repair bahagian terjemahan, kemudian repair ejaan semuanya. Kalau kita tulis sendiri isunya, juga banyak perubahan yang perlu dibuat. Kadang-kadang mungkin ayat yang kita guna itu tidak sesuai. Kadang-kadang data ataupun maklumat fakta itu perlu ditambah ataupun diperbaiki kalau tidak menepati. So, banyak kerja sebenarnya. Kalau sesiapa yang pernah membuat buku, seperti membuat buku sejarah, banyak repair yang perlu kita buat. So, apabila saya nak live hari ini berkaitan dengan tokoh Profesor Dr. Muhammad Yaakob, ini satu tokoh yang penting. Tokoh yang sangat penting, second man selepas Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Jadi, apabila saya lihat balik hasil tulisan-tulisan, kemudian hasil interview saya dengan beliau tahun 2002 kalau tidak salah saya interview beliau pada di Johor Bahru, di rumah beliau di Johor Bahru. Selepas Dr. Ramlah Adam membuat buku yang berwarna hijau tu, tajuk Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, Satu Kemelut Politik. Okey, beliau juga pernah interview Dr. Muhammad Yaakob. Beliau pernah interview Dr. Muhammad Nur Nordin dan keluarga Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Saya hanya interview Dr. Muhammad Yaakob untuk mendapat data yang lebih tepat berkaitan dengan sejarah perjalanan homeopati. Ya, terutama apabila saya hendak menerbitkan buku yang mana buku tadi? Okey. Buku esei-esei milenium baru. Okay, ini satu buku yang dari segi tajuknya menyebabkan tajuknya hambar. Sepatutnya buku ini ada ciri homeopati, walaupun disebut siri homeopati HBI, kemudian kita tak terbit lagi siri yang lain. Tapi ini buku klasik. Okay. So, hasil daripada interview tersebut, saya tulis bab 1 dalam buku ini, Dr. Burhanuddin, tokoh homeopati unggul. Dan keduanya saya tulis bab kedua, Profesor Muhammad Yaakob, tokoh homeopati selepas Dr. Burhanuddin. Jadi dua esei ini adalah esei penting, dan saya tulisnya adalah selepas saya membuat interview dengan Dr. Muhammad Yaakob. So, Dr. Muhammad Yaakob ni antara orang yang dirujuk.
Saya pernah jumpa sebelum interview beliau juga. Saya pernah jumpa sewaktu beliau berbahas mengenai isu vital force di sebuah dewan di UTM Jalan Semarak kalau tak silap saya pada tahun 1993. Itu mungkin first time saya jumpa beliau. Sebelum itu masa itu saya masih belajar dengan Dr. Tiu dan juga sambung belajar. So itulah Dr. Muhammad Yaakob, tokoh penting. Jadi saya nak bacakan sedikit beberapa poin penting lah. Saya nasib baik saya lihat tadi Saya lihat tadi apa yang saya catat mengenai beliau ada yang tertinggal, jadi saya boleh masukkanlah dalam minggu inilah untuk melengkapkan bahagian sejarah perubatan homeopati. Sejak dimulai peringkat awalnya, saya repair balik majlis saya buat lain sikit. Sebab bagi saya penemuan baru itu harus disantuni. Penemuan baru itu melibatkan satu, tulisan Dr. Burhanuddin sepintas lalu ilmu perubatan di dalam majalah Persatuan Perubatan Homeopati Malaysia pada tahun 61 atau 62. Dan hasil tulisan itu beliau ada menyebut bahawa homeopati telah masuk ke Malaysia pada tahun 50 tahun, lebih 50 tahun sebelumnya. Jadi saya tolak 1962, tolak 50 tahun, maknanya ia adalah 1912. Maknanya homeopati telah datang ke Malaysia lebih awal daripada 1912. Itu satu isu. Ini tidak dirujuk oleh Majlis Perubatan Homeopati Malaysia. Majlis highlight Reverend Leo Quinn sebagai orang pertama amal homeopati di Malaysia, di Tambun dan Sabah. Dan dia highlight Profesor Azim S. Rajah yang membuka klinik beliau sekitar tahun 1928. So itu disebut paling awal. Tetapi apabila saya semak kenyataan Dr. Burhanuddin 1912, lebih awal daripada itu, maka kita harus lihat satu lagi bukti. Buktinya ialah buku tulisan Jawi yang ditulis oleh Profesor Colonel. Beliau adalah seorang Colonel militeri. Colonel Profesor Dr. Azim Saundi Rajah, itu nama penuh beliau. Betul beliau membuka klinik pada tahun 1928, tetapi waktu itu umur beliau sudah lebih 60 tahun. Dan beliau memaklumkan di dalam buku tulisan Jawi tersebut yang mungkin ditulis oleh anak murid beliau, mungkin Dr. Burhanuddin, bahawa beliau telah pun mempraktik homeopati 30 tahun sebelumnya. Kita tolak daripada tarikh buku beliau terbitkan secara fotostat pada tahun 1935 itu, maknanya tolak 30 tahun. 1905 adalah tahun di mana beliau sudah mempraktikkan homeopati di Malaysia. So inilah yang menjadi bahan dalam buku saya. Saya akan tetapkan bahawa homeopati sudah berada di Malaysia pada tahun 1905. 1905 itu sudah ada. Siapa yang ada sekurang-kurangnya Profesor A.S. Rajah. Profesor A.S. Rajah ini sudah pun mengamal homeopati pada masa itu. Cuma memanglah dia tidak buka klinik. Mungkin beliau mengamalnya di rumah. Mungkin di tempat lain sebab tidak dimaklumkan lokasinya. Jadi ini saya masukkan. Nanti saya akan terjemahkan sedikit. Dalam tulisan Rumi, apa yang telah ada dalam tulisan Jawi itu saya akan terjemahkan sedikit. Ini hari itu apabila saya muat naik dalam FB tulisan Jawi beberapa bulan yang lalu, saya dapati ada orang yang meminta untuk melihat buku tersebut. Okay. So buku ini sebenarnya ada dengan persatuan ataupun majlis. Saya sangat yakin ada. Itu kopi yang lebih baik. Dengan saya ni agak kabur. Sukar, bahagian-bahagian tertentu memang hampir tak boleh baca sebab gelap dan hitam. Tapi itu yang original. Yang original pasti yang di mana buku tersebut di fotostat. Itu lagi original lah.
So, inilah masalahnya kita dalam persejarahan ni, kepekaan tu, orang nak menulis tetapi bahan asal tu tidak ada. Seperti juga peninggalan Dr. Burhanuddin berkaitan dengan karya Dr. Burhanuddin, bahannya ada. Saya tahu bahawa bahannya ada, tetapi orang yang menyimpannya tidak melahirkannya. Orang yang menyimpannya yang terlibat dengan orang yang pertama kali belajar dengan Dr. Burhanuddin lah, iaitu sekurang-kurangnya 12 orang. Okey, so itu sejarahnya. Saya yakin ia bermula 1905 berdasarkan kitab, apa nama kitab ni? Kitab Buku Keputusan Ilmu Dukun dalam kurungan homeopati by Profesor A.S. Rajah. MD, LMS, MC, macam-macam lah. Dia punya ijazah ni daripada London, daripada bidang homeopati. Homeopati Leading Center, iaitu tempat mana beliau dan Dr. Burhanuddin pernah bersama. Okey, kita baca sejarahnya. So, Profesor Muhammad Yaakob ini, beliau dilahirkan pada tahun 1918. Kalau nak cek, kita cek yang Persatuan punya. Saya banyak ini sebab nak siapkan naskah ni sebelum hantar cetak ni banyaklah. Tapi kalau nak pengesahan, ada dalam Profesor Ramlah Adam, ada juga dalam Buletin Persatuan. Saya letak mana dah? Tak apa, kita cari kemudian. 1918 tahun lahir beliau, dan dikatakan beliau mula mengenali homeopati apabila beliau bersama Dr. Burhanuddin. Okey, beliau banyak membantu Dr. Burhanuddin dalam mengasaskan dan mengembangkan homeopati. Lebih banyak daripada 12 orang yang disebut, 11 orang yang lain. Okay, kita cerita sama ada beliau masuk atau tidak dalam golongan 12 orang ni. Semasa pendudukan Jepun di Singapura, beliau dikatakan membantu Dr. Burhanuddin yang telah mendirikan sebuah klinik di Kesatuan Kebajikan Pemandu Islam, Muslim Drivers Benevolent Association, di mana di Seligi Road, Singapura. Ini saya datanya boleh cek balik. Tapi setidaknya ini adalah antara hasil interview dengan Profesor Muhammad Yaakob tahun 2002. Okay, so maknanya beliau ni semasa pendudukan Jepun, beliau sudah belajar homeopati dengan Dr. Burhanuddin. Secara tidak langsung mungkin, tetapi beliau adalah seorang yang antara yang disalah masuk ke dalam golongan 12 orang yang belajar dengan Dr. Burhanuddin. Beliau hakikatnya lebih awal daripada itu. Dikatakan sebab hasil tulisan beliau ni saya telah rakamkan dalam buku Esei Milenium Baru. So, sesiapa yang nak rujuk, bahan yang lebih awal ada dalam Esei Milenium Baru. Beliau menyumbangkan tenaga menolong Dr. Burhanuddin pada waktu perang itu dengan memberi rawatan kepada orang ramai secara percuma. Ini bahan yang saya jarang jumpa, iaitu Dr. Burhanuddin memberi rawatan kepada orang ramai secara percuma. Bila? Semasa perang Jepun. Antara Jepun berada di Malaysia dalam tahun 1941 hingga 1945. So, Dr. Muhammad Yaakob ni seorang yang sudah mengenali Dr. Burhanuddin dan telah membantu Dr. Burhanuddin pada zaman kehadiran Jepun itu dengan membantu Dr. Burhanuddin memberi rawatan kepada orang ramai secara percuma. Ini jelas Saya nota-nota yang saya tulis tangan ketika jumpa dengan Profesor Muhammad Yaakob. Saya pun tak ingat dah kat mana saya letak. Memang ada lah. Itu catatan saya semasa interview. So, Profesor Muhammad Yaakob, menurut beliau sendiri sewaktu interview, dia kata, Dr. Burhanuddin meminta bantuannya dalam mencari dan menterjemah istilah-istilah perubatan yang terdapat dalam bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Jadi, boleh jadi karya Dr. Burhanuddin yang ada ditinggalkan kepada anak-anak muridnya telah pun dihasilkan semasa ini.
Setelah pun dihasilkan semasa ini. Ini bukan yang yang buku berkaitan ilmu dukun yang kita sebut tadi Profesor Azim Osman Dirajah. Itu 1935. Itu selepas pengalaman beliau 30 tahun. Tapi ini Dr. Burhanuddin maknanya dia ada ikhtiar untuk menulis buku-buku lain dan ia berlaku dalam tempoh tersebut. Kenapa mengikut Profesor Muhammad Yaakob? Sebab beliau mempunyai asas pendidikan di sekolah Inggeris. Jarang orang Melayu mempunyai asas pendidikan di sekolah Inggeris. So, sekolah beliau dikatakan di Victoria Bridge School. Dan beliau lulus senior Cambridge. Ini orang hebat lah. Kalau orang dalam zaman Jepun sudah lulus senior Cambridge, ni orang hebat. Dia dah boleh diambil sebagai guru di sekolah pun pada waktu itu. So, hubungan beliau dengan Dr. Burhanuddin rapat kerana Dr. Burhanuddin memang ada minta bantuan dengan beliau, bertanya sesuatu terutama mengenai istilah-istilah bahasa. Di samping itu juga beliau ada menyatakan bahawa beliau ada bersama dengan adik angkat Dr. Burhanuddin. Siapa yang pernah attend pembicaraan tokoh Burhanuddin dulu pernah berlaku di Shah Alam, kalau tak silap saya, ada pembicaraan tentang adik angkat. Saya pun tidak ingat siapa adik angkat Dr. Burhanuddin tersebut. Dulu ada dalam internet yang saya jumpa. Tapi ini keterangan daripada Profesor Muhammad Yaakob. Mereka kata beliau berkata bahawa beliau bersama dengan adik angkat Dr. Burhanuddin selalu berjumpa dengan Burhanuddin dan berdiskusi mengenai isu-isu agama dan politik. Selain isu-isu agama dan politik, katanya beliau juga berbincang mengenai ilmu perubatan homeopati. So, sudah ada perbincangan mengenai perubatan homeopati. Dan keterangan Profesor Muhammad Yaakob juga, beliau mengambil masa 3 tahun untuk memahirkan diri dalam ilmu perubatan homeopati. Ini jelas Dr. Burhanuddin belajar homeopati lebih awal. Sama ada Dr. Burhanuddin belajar dengan Profesor A.S. Rajah ataupun dia belajar di India, itu soal lain. Itu memang dipertikaikan. Dr. Burhanuddin masa di India katanya dia belajar yang lain, balik baru diperkenalkan kepada homeopati. Tapi adalah munasabah bahawa beliau sudah pun terdedah kepada ilmu homeopati sewaktu berada di sana. Mungkin balik beliau belajar. Itu pandangan yang diberikan oleh Dr. Ramlah Adam yang berbeza sedikit dengan tulisan artikel Rashidah Ismail selepas kematian Dr. Burhanuddin dalam Dewan Masyarakat. Okey. Itu penjelasan lah. So, menurut Profesor Muhammad Yaakob, beliau mengambil masa 3 tahun untuk memahirkan diri dalam ilmu perubatan homeopati. Dan di antara tahun 1942 dan 1943, beliau tersangat kerap berhubungan dengan Dr. Burhanuddin. Itu masa tengah-tengah, betul-betul tengah-tengah zaman pendudukan Jepun. Di tengahnya, tahun 1942 dan 1943, masa itu beliau paling kerap bersama dengan Dr. Burhanuddin. Sedangkan Dr. Burhanuddin pada waktu itu sangat sibuk. Sangat sibuk dia sebab beliau terlibat dengan kegiatan Kesatuan Melayu Muda, kegiatan politik pada masa itu. Cuma apabila selesai perang, Dr. Burhanuddin ada mengumpul pelajar-pelajar untuk diajar ilmu perubatan homeopati, iaitu antara tahun 1993 dan 54. Cerita bagaimana beliau mencari sahabat-sahabat untuk mengumpul ni ada sedikit diterangkan oleh Profesor Muhammad Dr. Muhammad Nur. Muhammad Nur yang kita bincang dalam tokoh yang pertama yang kita sebut. Muhammad Nur Nordin. Itu baru ingat. Muhammad Nur Nordin. Okay. Dia ada buku yang tulis semasa hendak
pertemuan untuk mengumpulkan dua persatuan homeopati pada tahun 1993. Beliau menulis satu buku berkaitan sejarah homeopati, dan ceritanya boleh dapat kalau jumpa buku tu dapat. Mungkin ada di Jalan Hantuah Melaka pun adalah, sebab itu tempat klinik arwah Dr. Muhammad Nordin. Okey. So, tapi tahun 1953 hingga 1994 dikatakan oleh Profesor Muhammad Yaakob ni, sewaktu Dr. Burhanuddin menerima kemasukan pelajar kumpulan pertama yang terdiri daripada 12 orang the pioneers of homeopathy selepas Dr. Burhanuddin ada 12 orang. So 12 orang diberi nama. So mereka yang belajar pada tahun 1950-an ini ada senarainya, dan antaranya dimasukkan Profesor Muhammad Yaakob. Itulah yang dijelaskan oleh Dr. Muhammad Yaakob, bahawa sebenarnya beliau sepatutnya tidak termasuk di kalangan 12 orang itu. Beliau adalah orang yang lagi awal daripada yang 12 orang tersebut. Yang ini mungkin saya kena santuni dalam tulisan riwayat lah. Sebab dalam buku ini ada sekurang-kurangnya 3 atau 4 tokoh. Saya masuk sebagai tokoh yang kita santuni ataupun tokoh yang kita beri fokus dalam buku tersebut. Okey, so beliau adalah seorang yang dikelirukan bersama dengan 12 orang. Apalagi apabila beliau juga antara ramai-ramai itu yang menerima MDH ataupun ijazah kedoktoran homeopati di Hahnemann Medical College California bersama dengan yang 12 orang yang lain juga. Okay. Beliau mungkin menerima ijazah hanya bersama dengan mereka yang lain-lain itu, sebab itu diuruskan oleh Dr. Burhanuddin. Tetapi jelasnya beliau lebih awal belajar homeopati. Dan beliau adalah seorang antara orang yang awal selepas Dr. Burhanuddin dan juga Colonel A.S. Rajah yang membuka klinik di Singapura. Okay. Profesor Muhammad Yaakob memberi khidmat homeopati di Singapura. Lama, agak lama disebutkan. Sebab beliau kembali ke Malaysia hanya pada lewat tahun 1970-an. Okay. Adalah dipercayai sewaktu beliau berada di Singapura, beliau sudah banyak mengajar homeopati. Tidak kira pelajarnya rakyat Singapura ke, Johor ke, ataupun di mana-mana di Malaysia. Dan saya ada jumpa beberapa orang juga di Malaysia yang ramai yang belajar di bahagian selatan. Sebab Kelantan tidak ada tokoh homeopati di Kelantan ke Kedah. Tapi ramai orang yang saya dapat tahu pada tahun 1970-an terutamanya turun ke Johor Bahru untuk belajar dengan Profesor Muhammad Yaakob. Profesor Muhammad Yaakob ini apabila beliau kembali ke Tanah Melayu pada tahun 1970-an, dia mengumpul kembali semua pelajarnya yang lama yang belajar sewaktu beliau di Singapura lagi, untuk tujuan menubuhkan Persatuan Perubatan Homeopati yang kedua. Selepas persatuan yang ditubuhkan oleh Dr. Burhanuddin yang dikenali sebagai Persatuan Perubatan Homeopati Malaysia ataupun PPHM. So Dr. Profesor Muhammad Yaakob ini menubuhkan satu lagi persatuan yang dipanggil dengan nama, apa nama dia? Saya pun kadang-kadang banyak ni lupa. Persatuan Perubatan Homeopati Bumiputera Malaysia. Itu persatuan yang ditubuhkan oleh Dr. Muhammad Yaakob. Okay, Persatuan Perubatan Homeopati Bumiputera Malaysia. Ini pada tahun 1970-an. 1970-an. Catatan yang tepat insya-Allah ada dalam buku tarikh yang tepat. Sebab ini saya ambil segmen Profesor Muhammad Yaakob saja. Tetapi walaupun dia menubuhkan yang kedua, sebenarnya persatuan yang ditubuhkan oleh Profesor Muhammad Yaakob ini, walaupun persatuan yang kedua dan bukan yang asas daripada Dr. Burhanuddin, pada masa itu persatuan ini kuat. Pelajar dia ramai.
Dan pelajar juga apabila saya jumpa mereka ni, kalau dari Kelantan tu dengan kereta, mereka kongsi 4-5 orang naik kereta terus. Pergi ke Johor Bahru, belajar, kuliah hujung minggu, kemudian balik. Ramai-ramai. Saya dapati itulah yang berlaku pada tahun 70-an. Maknanya, beliau sangat popular sampai ke Kelantan. Orang Kelantan pergi belajar, turun belajar dengan beliau. Dan orang yang belajar dengan beliau, saya dapati di Kota Baru, mereka dihormati dan pelanggannya ramai juga. Kepakaran dia juga hebat. Sebab mereka berguru secara langsung dengan Profesor Muhammad Yaakob lah. Mungkin itulah antara sebab utamanya, dan kaedah pengajarannya mungkin menepati. Maklumlah, murid kepada Dr. Burhanuddin, pasti dia ada bahan-bahan yang istimewa lah, orang-orang yang awal ni. So, tetapi pada tahun 1993, kedua persatuan ini, Persatuan Perubatan Homeopati Bumiputera Malaysia ataupun ringkasnya PPHBM, bergabung dengan PPHM. Tahun 1993, lalu mereka menubuhkan Majlis Homeopati Kebangsaan Malaysia. Pada majlis penubuhan ni, saya berada di situ. Adalah sekeping gambar yang diambil ramai-ramai, itu memang saya ada di situ. Ada dalam gambar tu pun, tapi gambar tu kecil sangat lah. Muka kita duduk barisan belakang tu, kita pun bukan orang penting pada masa itu. Kita pun sedang belajar lagi. Beliau juga, oleh kerana beliau adalah senior, beliau juga pernah dilantik sebagai ahli oleh pihak Kementerian KKM sebagai The Permanent Committee of Traditional and Complementary Medicine bagi pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. So, beliau adalah seorang ahli. Ahli yang lain mungkin selain daripada homeopati lah. Sebab ini adalah gabungan pengamal-pengamal homeopati dan lain-lain perubatan tradisional. So, dalam pertemuan itu, beliau ada memberi banyak kepada saya, banyak pamphlet dan buku-buku kecil. Beliau ni adalah seorang yang suka menulis. Beliau adalah seorang yang sangat suka menulis banyak isu-isu yang kecil, isu barah, isu tabung huji. Ada yang beliau tulis buku mengenainya, tapi bentuk seperti pamphlet lah. Buku-buku yang tidak tebal, tak sampai 100 muka surat. Ada beliau berikan kepada saya. Saya pun lupa dah di mana saya letak. Masa itu saya bawa balik ke Kota Baru. Kemudian bila saya di sini, mungkin adalah 2-3 lagi yang saya simpan. Tapi banyak yang diberi kepada saya. Pada masa itu, tidak ada buku-buku perubatan homeopati yang beliau nak berikan kepada saya. Buku-buku berkaitan homeopati belum diterbitkan. Ada, saya tahu ada diterbitkan dalam cetakan photostat. Bagaimana saya tahu tak ada? Ia dijual juga oleh sebuah persatuan lagi di Kedah. Persatuan Doktor Homeopati Malaysia. Dia ada naskah tulisan Profesor Muhammad Yaakob pada masa itu, tahun 90-an, dijual dengan harga 100 RM. Buku ini belum diterbitkan pada masa itu. Sekarang ada buku apa yang warna hitam. Semalam saya letak di sini. Okay, ada buku yang warna hitam tu. Ada tak? Saya tak bersedia tadi. Ada buku yang warna hitam, itu material medika yang telah diterbitkan. Semasa saya jumpa beliau tu, beliau menyerahkan hasil tulisan material medika beliau kepada pencetak di Indonesia. Beliau maklumkan sendiri kepada saya. Saya kata, kenapa tak cari pencetak di Malaysia? Kalau serah pada saya boleh tolong terbitkan. Itu yang saya maklumkan pada beliau lah. Tapi beliau kata beliau telah serahkan, tunggu masa je lah. Tapi jarak masa saya interview beliau itu pada tahun 2002 sehingga buku diterbitkan itu, saya kira-kira dalam 5-6 tahun kemudian baru diterbitkan. Maknanya lama masa sebelum dicetak buku tersebut. Okey, antara buku-buku yang dipasarkan kepada umum hasil tulisan beliau, semuanya yang terbit kemudian ni. Di hujung-hujung beberapa tahun sebelum beliau meninggal tu, keluarlah buku-buku seperti Penyakit-penyakit dan rawatannya menurut perubatan homeopati. Ini buku yang beliau
tulis Diseases and Treatment According to Homeopathy. Yang kedua, buku Materia Medica Homeopathy, buku yang warna hitam tu. Dan yang ketiga, pengantar ilmu perubatan homeopati. Dua daripada buku-buku tersebut ada dengan saya. Penyakit dan rawatannya, rasa yang ni saya tak sempat beli hari tu. Ada di promosi sewaktu kursus pendek yang dibuat di hujung minggu oleh PPHM di hotel apa tu? Hotel dekat Chowkit tu, saya pun tak ingat nama hotel tu. Saya biasa jugalah pergi di situ. Tinjau-tinjau, tengok-tengok, begitulah. Dan di situ pun saya ingat saya pernah jumpa beliau. Pada tahun 1998 beliau pernah dilantik sebagai wakil homeopati bagi Jawatan Kuasa Perubatan Tradisional dan Komplementari Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini semasa proses ke arah mendubuhkan Majlis Perubatan Homeopati Malaysia. Beliau adalah ahli jawatan kuasa yang dilantik oleh pihak kementerian. Satu perkara penting, tahun 90-an beliau juga pernah keluar di kaca TV. Beliau kerap dirujuk. Kalau tidak dalam bidang homeopati pun beliau dirujuk dalam membicarakan mengenai keadaan politik. Sebelum merdeka, selepas merdeka. Dia pernah dijemput untuk berbincang dalam program TV semata-mata untuk mengetahui keadaan politik di zaman beliau. Beliau pernah ke udara dalam rancangan terbitan RTM untuk memperkatakan homeopati. Ada satu masa di hujung-hujung tahun 90-an itu di mana beberapa orang ataupun pengamal homeopati dijemput untuk bercakap di TV. Seminggu sekali saya ingat. Berapa lama tempoh saya tak pasti. Kisah semasa dalam sesi interview tahun 90-an itu, masa itu belum ada Majlis Perubatan Homeopati Malaysia. Pada Februari tahun 2002 itu tarikh saya temu bual Profesor Muhammad Yaakob. Dan selepas itu beliau, yang ni yang tak ada dalam biodata beliau ni. Biodata beliau ada dalam majalah Puan Nurliza, majalah terbitan PPHM yang kemudian ada, saya ingat, saya tidak lihat sebab pembicaraan saya kepada tokoh ini saya ingat saya tamatkan di situ. Jadi tidak ada. Ada sedikit makluman di dalam buletin homeopati yang diterbitkan oleh MPHM. Itu yang saya cuba cari tadi. Semalam baru saya rujuk. Semalam baru saja saya rujuk. Ni, okey. Ada betul. Okey, ini yang buletin MPHM punya. Tapi MPHM dia cerita ringkas saja. Okey. Memang ringkas dalam 2 perenggan saja. Okey. Tapi inilah tarikh yang dinyatakan, lahir 10 hari bulan 10 1918 dan beliau meninggal 2 hari bulan 8 2007. Okey, sudah 15 tahun lah. Beliau meninggal sudah 15 tahun. So beliau, cara pembahasan beliau yang mungkin boleh kita sebut, cara pembahasan beliau ini pernah saya dengar berkaitan dengan Vital Force di Dewan UTM pada tahun 1993, mirip dengan Profesor Muhammad Nordin juga, mempertahankan konsep Vital Force dan konsep ruh yang terdapat di dalam istilah Vital Force tersebut. Sebenarnya Vital Force dalam ruh, bukannya ruh dalam Vital Force. Vital Force ini sebahagian dikatakan sebagai satu manifestasi ruh. Ini yang disebut oleh beliau dan juga oleh Profesor Muhammad Nordin. Ini ada dalam buku Perubatan Homeopati. Okey, ini ada bahagian homeopati dan Islam ada dalam ni, dan saya tidak usik bahagian tu. Saya tambah sikit saja, saya tidak usik. Saya kata
kalau saya nak huraikan jadi panjang pula. Jadi saya tidak ubah banyak. Itu ada dalam muka surat yang terakhir lah. Dalam bab yang terakhir, kalau bab yang buku lama ni, dia bab yang ke bab yang ke berapa? Yang ke-10 kalau tak silap. Yang ke-7, homeopati dan Islam, bab yang ke-7. Banyak pembahasan di dalam bahagian ini saya ambil daripada perbahasan yang diberikan oleh Profesor Muhammad Nur Nordin dan ditambah oleh Profesor Muhammad Yaakob. Sebab Dr. Burhanuddin tidak ada bersama. Mungkin idea mereka itu datang daripada Dr. Burhanuddin. Tapi dalam buku terbaru nanti ia tidak lagi berada di bab ke-7. Dalam buku terbaru dia berada di bab yang ke-9 yang ke-10. Okey. Bab yang ke-10, buku yang akan terbit nanti, homeopati dan Islam, ada di bab yang terakhir, bab yang ke-10. Sebab saya sudah masukkan 2 bab berkaitan dengan epidemik dan vaksin, dan bahagian sejarah saya pecah 2, iaitu satu berkaitan dengan perkembangan homeopati dunia dan satu fokus kepada perkembangan homeopati di Malaysia. Okey. So, untuk tokoh-tokoh yang disantuni, dia ada dalam bab perkembangan homeopati di Malaysia, tetapi dia adalah dalam satu, kita kata dalam satu window yang berbeza untuk membicarakan tokoh-tokoh. Ini saya percaya ini adalah hasrat awal yang hendak ditulis dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dahulu. Jadi saya ambil kesempatan bila kita nak revise buku perubatan homeopati ini, kita nak buat lebih besar dengan gambar, dengan rupa bentuk yang berbeza. So kita santuni tokoh-tokoh yang dahulunya disaran oleh DPP dan Majlis Perubatan Homeopati Malaysia. Saya masukkan. Maknanya sebab dia tak jadi terbit, jadi kali ini saya terbitkan. Cuma mungkin ada data yang kita berbeza sedikit. Sebab ini semua bergantung kepada data. Kalau kita yakin bahawa data itu lebih tepat, kita terima yang itulah. Kita tak pakailah data yang lain. Data yang dalam ni memang betul. Kita tak pertikai. Saya sebut dalam buku tu. Sama ada dipersetujui oleh majlis ataupun tidak. Memang saya bersetuju dengan buku ini berkaitan dengan tak apa. Dah habis dah bab tokoh yang disantuni, iaitu Profesor Muhammad Yaakob. Tapi siapakah yang memulakan homeopati di Malaysia? Kalau ikut bulletin MPHM ni memanglah yang pertama sekali Leo Quinn tahun 1925. Kemudian Profesor Azim Saundi Rajah 1928 apabila beliau membuka premis rawatan homeopati di Jalan Tangga Duke. Tapi sekali lagi saya maklumkan, seperti saya sebut, kita santuni sebarang maklumat atau bukti terbaru. So, 2 benda yang match ini tidak ada dalam bulletin ni. Kenapa? Sebab dia mungkin nampak sama-sama. 2 benda itu bagi saya penting. Dia ada dalam majalah Persatuan Perubatan Homeopati Malaysia yang awal. Mana majalahnya yang awal? Saya baru rujuk semalam. Itu ada dalam majalahnya yang awal. Ini MPHM Puan Nurliza, buku ini mesti disimpan Majalah Perubatan Homeopati untuk kesejahteraan. Ini majalah hanya ada dengan PPHM saja. Orang yang jadi ahli tahun 80-an, awal 90-an, dia ada. Sebab buku majalah-majalah begini ada dengan Dr. Tiu. Dr. Tiu ada. So, bila saya belajar dengan dia, dia bagi kepada semua murid dia. Majalah ini. Yang terbit tahun bila ni? 1985. 1985. So, Puan Nurliza, jaga baik-baik. Kalau ada banyak naskah, kalau tak ada banyak naskah, buatlah salinan. Kalau ada lebih, berilah kepada Perpustakaan Negara Malaysia, biar disimpan.
Biar ada di perpustakaan Nikausia. Banyak bahan. Ada bahan di sini adalah bahan sejarah. Dan seperti saya petik, saya nak ambil walaupun MPHM dia tak masukkan, tapi saya ambil kenyataan Dr. Burhanuddin di sini. Sebab tarikh dia punya artikel ini ialah bahan dia apabila merasmikan Mesyuarat Agung Persatuan Perubatan Homeopati pada tahun 1962. Dan beliau ada menyebut di sini bahawa homeopati telah lebih 50 tahun masuk ke Malaya. Saya balik dari India tahun 1929 ialah membawakan pengertian homeopati yang telah melepaskan saya dari penyakit lelah. Ini diceritakan oleh Dr. Burhanuddin, ada muka surat 31 ya. Homeopati sudah masuk ke Malaysia lebih 50 tahun. Disebut oleh Dr. Burhanuddin pada tahun 1962. Tolaklah 50. Apa susahnya? Tolak 50 maknanya 1912. So, saya nak guna 1912 itu sebagai tanda awal di mana homeopati telah masuk lebih dahulu daripada 1912. Bukan 1925 di Tambun Sabah, bukan 1928 di Singapura. Itu kenyataan di sini. Kenyataan di sini. Kita match lah dengan apa yang ada dengan yang saya sebut. Yang tulisan Jawi ni, kita match lah dengan sini. Apa masalahnya? Dalam sini, dalam ruangan pendahuluan, dalam bahagian pendahuluan dalam tulisan Jawi itu, disebutkan oleh Profesor Saundi A.S. Raja, A.S. Raja, Azim Saundi Raja. Okey. Disebutkan bahawa beliau sudah mengamal homeopati 30 tahun sebelum terbit buku tersebut. Buku Jawi yang namanya buku apa? Saya pun tak ingat, pelik namanya. Keputusan ilmu dukun ya. Buku Keputusan Ilmu Dukun kurungan homeopati ini terbit tahun 1935. Bila disebut dia sudah amal 30 tahun sebelumnya, tolak sajalah 30 tahun. Jadi, homeopati sudah berada di Malaysia pada tahun 1905. Jadi ini orang lain tak masuk, saya akan masuk. Kalau dalam buku yang nak diterbit itu kita masukkan. Sebab ini adalah sejarah, keterangan. Kita kena ambil makna yang dijelaskan di situ. Di mana dia mengamal, dia tak jelas. Dia tak bagi tahulah di mana, mungkin di rumah atau di mana pun. Tapi kita kena terima hakikat bahawa homeopati sudah diamalkan di Malaysia seawal 1905. Wallahu alam. Masing-masing punya pandangan lah. Saya takut terbit buku nanti havoc menimbulkan kejutan. Sebab kita memberi tarikh yang lebih awal daripada yang disarankan ataupun ditulis oleh Bulletin MPHM. Okay, so dekat buku sebelah dah. Okay, so saya tutup dengan itu. So hari ini kita santuni tokoh Profesor Muhammad Yaakob. Cuma saya tambah mengenai bila homeopati bermula itu. Itu insya-Allah. Ada satu tokoh lagi yang kita akan bicarakan. Ada masa nanti mungkin minggu depan ke. Ada seorang tokoh lagi yang kita akan bicarakan insya-Allah. Mudah-mudahan kita memahamilah. Ini perjuangan orang-orang awal dalam bidang perubatan homeopati. Okey, itu saja daripada saya. Masa untuk solat sunat duha ni. Jadi terima kasih siapa yang hadir pada waktu ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat dan membuka minda baharu kepada sahabat-sahabat kita dalam homeopati. Itu saja daripada saya. Mohon maaf kalau ada salah dan silap. Kita sama-sama tambah baik di mana kita kekurangan. Dan jagalah SOP masing-masing. InsyaAllah mudah-mudahan kita sihat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.